Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung untuk soalan nombor 21 hingga 40. 21. Ringkaskan. Okey, bila ringkaskan, maksudnya kita kena ringkaskan ni lah. Bukan cari ni lah ringkaskan. Yang pertama kita tengok tanda negatif dekat sini. Hanya ada satu saja negatif, automatik ini adalah salah. So, jawapan kita mungkin C ataupun D. Okay, apa nak buat? Okey, 18 dengan 21. Itu je beza dia. Alright, so kita tengok dekat sini apa yang kita ada. Negatif 6 A kuasa 3 B negatif 1/6 kuasa 3. Kalau kuasa 3 dekat luar ni maksudnya dia akan darab ataupun kuasa 3 kan pada setiap dia punya nombor ni. 6 ni kuasa 1 lah sebenarnya. So negatif 6 kuasa 3. Negatif 6 kuasa 3. So akan dapat negatif 216. So akan dapat negatif 216. So kalau kita tengok kat sini, yang bezanya 18 dengan 216. So automatik lah jawapannya D. Senang kan? Kadang-kadang kita tengok je dan kita boleh terus dapat jawapan dia. Okay. Seterusnya, soalan nombor 22. Ada yang minta saya terangkan sampai habis? Boleh. So sini negatif 216. So ni A kuasa 3 darab 3. So dapat A kuasa 9. Negatif 1/6 darab dengan 3. So akan dapat negatif 1/2. 6. Okay, betul. So B negatif 1/2. Kemudian kita ada per dengan C ni pun 2 ni darab dengan 3. 2 darab 3 dapat 6. C kuasa 6. Darab dengan B kuasa 1/2. C kuasa 3. Okey, kemudian kalau tengok kat sini kita potong mana yang boleh potong. Ni 3 dekat atas. Jadi 3 tinggal dekat bawah 3. So kalau darab dia punya apa ni? Dia punya nombor indeks. Ni nombor asas. Negatif 1/2 tambah 1/2 jadi kosong. Jadi B ni dah pun habis. Jadi kita akan dapat negatif 216 A kuasa 9 per dengan C kuasa 3. D. Nombor 22 diberi bahawa 30 biji logam berbentuk sfera dengan setiap satu jejarinya 35 cm. Jejari dileburkan untuk membentuk 70 buah kon yang serupa. Cari isi padu dalam sentimeter padu bagi sebuah kon itu. Sfera. So kita tengok rumus untuk sfera. Isi padu. Isi padu sfera 4/3 pi j kuasa 3. So kita kat sini ada 30 sfera. So 30 darab dengan 4/3 pi j kuasa 3. Dia kata pi guna 22/7. Oh, dekat sini dah siap-siap kita nak guna SEI sebab jawapan dalam bentuk bentuk piawai. So kita mod SEI nombor 2. Kemudian berapa nombor ni? Ada 2 sahaja nombornya. Okey, so kita ada 30 darab dengan 4/3 darab dengan 22/7 darab dengan jejarinya 35 kuasa 3. So kita dapat 5.4 darab 10 kuasa 6. 5.4 darab 10 kuasa 6 untuk isi padu sfera. Kemudian dileburkan membentuk 70 kon yang serupa. Jadi apa nak buat? Kita bahagi dengan 70. Jadi answer tadi bahagi je dengan 70. So kita akan dapat 7.7 darab 10 kuasa 4. C jawapannya. Nombor 23. Rajah 11 menunjukkan pelan bumbung sebuah reban ayam. Pat Minhat bercadang untuk menukar palang lama PQ dengan palang yang baru. PQ ni kita nak tukar dengan palang yang baru. Dia perlu tahu panjang palang itu untuk membelinya. Diberi persamaan gaya lurus bagi atap PS. P sampai S. PS ni ialah 4Y sama dengan 3X tambah 36.
Cari panjang dalam cm dalam PQ. So PQ tu berapa? Dekat sini 9, jadi sini 9 sebenarnya. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini berapa panjang ni? Panjang ni tak tahu berapa betul. Berapa panjang PS ni tak tahu, tapi kita ada persamaan ini. So ibaratkan kita ada pada Satah Kartes. Katakan dekat sini ialah 00, jadi ini ialah pintasan X. Ini ialah pada pintasan Y. So kalau pada pintasan X, nilai Y adalah 0. So kita ada kat sini 4Y sama dengan 3X tambah 36. Kalau kita kata Y sama 0, 0 sama dengan 3X tambah 36. Jadi X tu berapa? Macam biasa untuk slot ni saya akan tunjukkan menggunakan kalkulator semuanya. 0 sama dengan 3X tambah dengan 36. Shift calculate. So dapatlah 12. So X kat sini negatif 12 sebab dia sebelah kiri kan. Jadi sini sebenarnya dia punya nilainya 12. Kalau lah dekat sini 12, sini 9 dia dah bagi tahu. Jadi 9 juga dekat sini. Jadi sebenarnya jarak dia samalah. Jarak ke sini 9. Jadi jarak sini juga 9. Jadi dekat sini juga adalah 12. Cari palang P sampai Q, 12 tambah dengan 12 akan dapat 24. So panjangnya ialah 24. 24. Sebuah padang bentuk segi empat tepat mempunyai panjang dan lebar masing-masing ialah X tambah 8 dan X tambah 4. Jika luas padang itu ialah 192 meter persegi, hitung perimeter dalam meter padang tersebut. So kita padang dia berbentuk segi empat macam ni. Segi empat tepat. Panjang dia X tambah 8, lebar dia X tambah 4. So dapat luas 192. Kemudian nak tanya perimeter berapa. Perimeter tu tambah sekeliling. Jadi langkah yang pertama kita buatlah X tambah 8, X tambah 4. X tambah 8. Sebut 8 tu boleh lain kan. Luas dia 192. Kita cari dulu nilai X. Jadi kita kembangkan X darab X tu dapat X kuasa 2 tambah dengan X darab 4, 4X. Tambah 8 darab X, 8X, 8 darab 4 dapatlah 32. 192 ni kita bawa ke sebelah kiri, tolak 192 sama dengan 0. Jadi kita selesaikan X kuasa 2 tambah 4 tambah dengan 8, so dapat 12X. 32. So kita ada 32 tolak dengan 192, kita akan dapat negatif 160 sama dengan 0. Lepas tu kita buat 2 kurungan sama dengan 0. Jadi kita tekan kalkulator EQN. Anak panah ke kanan, tekan nombor 2. X dia 1, A dia, B dia 12. Dan C dia negatif 160. So kita dapat 8 dengan negatif 20. Mana kita nak ambil nilai? So kita akan ambil nilai positif lah sebab panjang tak boleh negatif. So X kita dapat 8. Maksudnya dekat sini 8 tambah 8 dapat 16. Sini 8 tambah dengan 4. 8 tambah 4 dapat 12. Kita tanya dia punya perimeter. Jadi sini 16, 12, sini pun 16, sini tinggi ni samalah 12. Jadi kita ada, ni kita buat clear balik. So kita ada 16 tambah 12 tambah dengan 16 tambah 12. Jadi dapat 56. Titik manakah yang memuaskan kesamaan 3X tambah Y lebih besar daripada 12? Ni macam mana nak buat? Ni kita buat dia sebenarnya kalau nak guna kalkulator terus pun boleh macam ni. Tengok 3X jadi alpha X tambah dengan Y.
Okey, calculate, dia akan tanya X berapa. So, kita masukkan X 6, tekan sama dengan. Kemudian dia tanya Y 8, tekan sama dengan. So, kita dapat 26. Sin sama dengan 26. Betul tak? 26, sin 26 lebih besar pada 12. Kebetulan jawapan dia betul. Okey, tengok nilai-nilai lain. Depan ni nilai X, belakang nilai Y. X, Y. Okey, saya tunjuk lagi satu contoh. Kemudian kita tekan balik calculate, dia tanya X berapa. Kali ni kita kata X kita 2, Y kita adalah 6. So kita akan dapat 12. 12 besar pada 12. Salah, sama dengan. So nanti jawapan-jawapan lain pun akan dapat salah lah. Nombor 26. Raja 12 menunjukkan sebuah trapezium DEFG. Diberi A ialah luas bagi trapezium DEFG. Ungkapkan luas DEFG dalam sebutan X. Okay. So luas trapezium, sekali lagi boleh tengok pada kulit depan ni. Luas trapezium. Okay ni. 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari darab tinggi. 1/2. Nak tulis sini pun. 1/2 darab hasil tambah 2 sisi selari. Ni selari. So kita ada 3X tambah dengan 8X tolak 5. Yang darab tinggi dia darab dengan 4X. Berapa dapat? A sama dengan. 1/2 ni bersaudara dengan 4X kat belakang. Jadi dapatlah 2X. So kita ada 3X tambah 8X. 8, 9, 10, 11X tolak dengan 5. Tengok jawapan. Okey, jawapan dia selesaikan lagi. So kita kembangkanlah. 2X darab dengan 11X. So dapat 22X kuasa 2. 2X darab dengan negatif 5. Negatif 10X. 22X tolak 10X. So jawapan kita ialah C. 27. Isi padu sebuah kon berubah secara langsung dengan tinggi V berubah secara langsung dengan tinggi dan kuasa 2 jejari tapaknya J kuasa 2. Sebuah kon dengan tinggi 21 dan jejarinya 6 mempunyai isi padu 792. Jadi dekat sini kita ada V sama dengan K H J kuasa 2. V-nya adalah ni 792. 792 sama dengan K kita tak tahu. H kita tingginya 21 dan juga jejarinya ialah 6. Jadi 6 kuasa 2. So kita cari dulu nilai K tu berapa. So kita ada 792 sama dengan K, kita ganti dengan huruf X. Kemudian kita ada 21 dan juga 6 kuasa 2. Kemudian shift calculate. So kita dapatlah dia punya K tu macam ni. Dia boleh tukar dalam bentuk pecahan lagi cantiknya. 22/21. 22/21. K sama dengan 22/21. Oh, macam mana tukar dalam bentuk perpuluhan? Okey, macam ni. Tadi jawapan kita macam ni. Kita nak tukar dalam bentuk perpuluhan macam ni. Nah, pecahan. Kita nak tukar dalam pecahan bercampur, tekan shift, tekan ABC. 22/21. So, kita ada rumus iaitu kita ada rumus, kita ambil lain. V sama dengan K ni jadi nombor 22/21 HJ kuasa 2. Hitung isi padu kon dengan tinggi 14 dan jejarinya 15. Jadi kita masuk kat sini 22/21, tingginya 14, H dia 14, jejarinya 15 kuasa 2. So kita tekan kalkulator. 22/21 darab dengan 14 darab dengan 15 kuasa 2. So dapat 3300. 28 diberi ni matriks, cari nilai X. Kalau matrik kat sini, ni matrik bahasa Melayu darab dengan matrik Jepun. So maksudnya 4 ni darab dengan X. So dapat 4X. Tambah dengan 2 darab dengan 7. 2 darab 7, 14 sama dengan 10. Jadi dalam 4X dengan 10 dekat situ. Jadi kita kira 4X
4 alfa X tambah dengan 14 sama dengan 10. Shift calculate. So dapatlah X sama dengan negatif 1. Darjah 3 JK ialah tangent. JK ialah tangent kepada bulatan KLM. Di K ialah titik ketangenan dan JLM ialah garis lurus. Hitung nilai X. Jadi kita nak cari nilai X kat sini. Kalau tengok dekat sini, apa sifat yang ada di sini? Okey, sambung. So kita kat sini kita ada satu segitiga. Kat luar ni 40, maksudnya dekat dalam ni juga adalah 40. Dekat sini kita ada segitiga sama kaki sebab ada dua yang ditanda macam ni, jadi kakinya sama. Jadi nilai di sini dan juga di sini adalah sama. Jadi 180 tolak dengan 40 dekat sini, so dapatlah 140 bahagi dengan 2, dapat 70. Maksudnya dekat sini 70 dan juga di sini juga 70. Kemudian kita nak cari nilai X kat sini. So kita ada segitiga JLK di situ. Jadi kita boleh buat satu segitiga nilainya ialah 180. Jadi 40 tambah dengan sudut dekat sini 70 dan 40. 70 dan 40 tambah dekat sini X. Tambah dengan X akan dapat 180. Maksudnya 180 tolak dengan 40 tolak dengan 70 tolak dengan 40. So kita akan dapat 30. Okey. Seterusnya, soalan nombor 30. Rajah 4 menunjukkan dua bulatan J dan K dilukis dengan skala 1 nisbah N. Diberi luas pada J dan K masing-masing ialah 154 dan 7546. Hitung nilai N. Okay, N ni ialah panjang imej kepada panjang objek. Jadi ini dia kata, dia tak cakap pun. Okay, so kita tahu J dulu. Dia ni je cari dia. Cari J ni berapa dan juga J dekat sini berapa. So untuk luas bulatan ialah pi J kuasa 2 sama dengan 154. Jadi J kuasa 2 ni sama dengan berapa? So maksudnya macam tu kan. So kita cari J berapa. So sama juga kalau kita nak guna kalkulator terus pun boleh. 20/7 darab dengan J nanti X kuasa 2 sama dengan 154. Kemudian shift calculate. So kita akan dapat J sama dengan 7. J sama dengan 7. Dan juga dekat sini kita ada 22/7 darab dengan J kuasa 2 sama dengan 7546. So kita shift calculate. So dapat 49. So negatif tu kita abaikanlah sebab panjangnya mestilah positif kan. Okey, so dapat 49 dekat sini, jarinya 7. So 7 nisbah dengan 49. Disebabkan 1 dekat depan ni, jadi kita bahagi dengan 7 pada kedua-dua bahagian. Jadi 1 nisbah 7. Jadi dia tanya N ialah 7. 7, okey ada 7. Seterusnya soalan nombor 31. Setiap pepejah berikut mempunyai dongakan sisi masing-masing yang sama kecuali sisi. Sfera sama sebab bulat. Kon pun mana-mana sisi kita akan nampak dia jadi bentuk segitiga. Silinder pun sama, dia akan nampak segi 4. Piramid bertapak segi 4. Nilailah sebab contohnya kalau dia tapak dia segi 4 tepat. So, panjang dan juga pendeknya ada berbeza-beza. So tidak samanya D.
Sebab beg mengandungi 1 biji guli berlabel P dan 1 biji guli berlabel Q dalam 1 biji guli berlabel P, 1 P, 1 biji guli berlabel Q dan juga 1 biji guli berlabel R. 2 biji guli dipilih secara rawat daripada beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Tentukan ruang sampel. Maksudnya macam mana? Okey, so kita ada 3 B, Q dan R. Bila kali pertama kita dah ambil P, ada lagi P tak dalam tu? Dah tak ada. Tinggal huruf Q dan juga R. Sama juga kalau kita dah ambil Q, so dalam tu hanya ada P dan juga R sahaja. Kalau R, dalam tu hanya ada Q dan juga P saja. Jadi ruang sampelnya apa? PQ, PR. So kita ada PQ, PR. Sini ada QP, QR, RQ dan juga RP. Yang paling senang kita tengok kalau huruf yang sama PP ni salah sebab dia tanpa pemulangan. PP pun salah. Jadi kita hanya ada 2 sahaja pilihan. Ni PQR, satu saja salah sebab dia ambil 2. So PQ, PR, QP, QR, RP dengan RQ. So jawapan ni ialah C. 33. Berikut adalah maklumat mengenai Encik Murugam bagi bulan tertentu aktif, pendapatan aktif, pendapatan pasif, perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap. Rancangan memiliki satu komputer riba dalam tempoh 6 bulan. Berpandukan maklumat di atas, harga maksimum komputer riba tersebut ialah, okey, jadi kita tengok setiap bulan ni dia ada berapa duit yang tinggal. So macam mana nak kira? Pendapatan aktif, pendapatan dia 4,000 tambah dengan 800, kemudian ada perbelanjaan 1,800 dan juga 2,000. Jadi kita kiralah setiap bulan dia ada balance duit sebenarnya berapa. So kita ada 4,000 tambah dengan 800 tolak dengan 1,800 tolak dengan 2,000. So setiap bulan dia ada lebih kurang 1,000. So dia ada 6 bulan tempoh masa. So maksimum yang dia boleh beli komputer riba tersebut ialah 6,000. So jawapan kita ialah B. 34. Jadual menunjukkan beberapa jenis bahan yang digemari oleh 50 orang pelajar. Hitung bilangan pelajar yang gemar membaca novel. Okey, kalau macam ni nampaknya kita kena buat dalam bentuk gambar raja van. Okey, so kita buat ada 3. 1, 2 dan 3. Okey, jadi tengok kat sini majalah, komik dan novel kita ada 1. Kita buat yang mana yang banyak dulu. So 1 kat sini ni. So kita labelkan majalah, komik dan juga novel. Kemudian kita tengok novel dan komik. Novel dan komik sahaja. Ada perkataan sahaja di situ. Novel dan juga komik sahaja. Jadi kita ada 9 di sini. Majalah dan novel. Majalah dan novel sahaja. 7. Kita ada perkataan sahaja. Majalah dan komik. Majalah dan komik sahaja. Sini ada 12. Komik sahaja. Komik sahaja ialah 10. Komik sahaja 10 sini. Majalah sahaja 3. Majalah sahaja 3. Lepas tu dia kata 50 orang pelajar. Jadi berapakah untuk yang gemar membaca novel? Maksudnya novel tu ada kat sini. Tapi sebelum tu kita kena cari dulu berapa nilai yang berada dekat tengah-tengah ni. Caranya ialah 50 tolak dengan semua nombor yang ada ni. 3, 7, 12, 1, 9, 10. So kita ada 8. So dekat sini ada 8. So untuk nak tahu dalam novel ni kita tambahkan semuanya. So kita ada 7 tambah 1 tambah 9 tambah 8.
So kita dapat berapa? 7, 1, 9, 8, 25. So ada seramai 25 orang suka membaca novel. 35. Encik Hanif tinggal di Tawau, Sabah. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut adalah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankan. Okey, so kita ada ni. Jadual 3 menunjukkan kadar premium bagi tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di semenanjung Sabah dan Sarawak. Hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga. So soalan tanya polisi bagi pihak ketiga berdasarkan maklumat di atas. So kita nak tahu pihak ketiga, so dia duduk kat mana tadi? Tawau, Sabah. Kemudian kita tengok dia punya capacity engine 1594. Tidak melebihi 1594. Sinilah. Pihak ketiga kat sini. Okey. Pihak ketiga Sabah Sarawak. So RM75.60. Kemudian harga kita tak ambil kira. Kalau untuk polisi pihak ketiga kita tak mengambil kira harga. So kita tengok NCD je, kita ada 70% NCD, diskaun 30% diskaun. Jadi kita ada kat sini kita ada harga asasnya 75.60 sen, tolak dengan NCD 30%, darab dengan RM75.60. So berapa premium kasarnya? RM75.60 tolak dengan 30% daripada RM75.60. So kita dapat RM52.92. Seterusnya soalan nombor 36, Raja 50 menunjukkan sebuah skala lukisan berskala bagi sebuah kolam berbentuk segitiga dengan yang dilukis mengikut skala 1:300. Hitung perimeter sebenar dalam meter. Punca kuasa 169. Punca 169. 13. Dia saja je buat dalam bentuk tu kan. Sebenarnya dalam meter, ini ialah lukisan dia. Jadi apa nak buat? Kita cari dulu panjang sebenarnya berapa. So kita darab dengan 300. So berapa? So sini pun darab dengan 300, dapat berapa? So 12 darab dengan 300. 12 darab dengan 300 akan dapat 1,600 dan juga 13 darab dengan 300 akan dapat 3,900 perimeter. Jadi maksudnya kita kena tahu sini dululah. Betul? So kita gunalah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras kita nak ambil guna mana? Nilai yang besar ni pun boleh. So 3 yang panjang kuasa 2 tolak pendek kuasa 2, 3600 kuasa 2. Kemudian punca kuasakan untuk nak cari nilai dekat sini. So kita ada 3900 kuasa 2 tolak dengan 3600 kuasa 2. Punca kuasakan. So dapat 1,500. So soalan tadi perimeter, tambahkan semuanya. Tambahkan semuanya. So kita akan dapat 3,600 tambah 1,500 tambah 3,900. So dapatlah 9,000. Kalau lah tak tahu nak tukar pun, kita tengok nombor 9,000 pun dah ada kat sini. Sebab ni dalam sentimeter bahagi dengan 100, kita akan dapat 90 meter. 37. Diberi bahawa so hitung nilai M. So apa nak buat ni? Okay, so sebenarnya kalau kat sini kita tengok. Ni bukan matrik songsang Ni matrik apa ni? So kat sini kita ada depan ni bahasa Melayu darab dengan Jepun. So 6 darab -3, -18
tambah dengan 1/6 dapat 6. Akan dapat berapa? Negatif 18 tambah dengan 6. Ataupun kalau kita nak settle terus pun boleh sebenarnya. Sini 4 darab negatif 3, so negatif 12 tambah dengan 3 darab 6, 18. Sama dengan dekat sini. So dekat sini 1/2M, dekat sini 24 tak ada per dekat situ. Negatif 12, betul? Maksudnya apa? Negatif 18 tambah dengan 6, so dapat negatif 12 kan? Negatif 12 ni adalah sama dengan 1/2 M darab dengan 24. Jadi berapa nilai M tu sebenarnya? Again kat sini kita terus boleh guna kalkulator kita lah. Negatif 12 sama dengan 1 per dengan 2M. X lah. Darab dengan 24. Shift calculate. Center error pula. Satu per 24. Dia tak faham kat situ. 1 per X kat sini sepatutnya. 1 per X. Kemudian lepas 1 per X darab dengan 24. Oh, saya tertinggal tadi mungkin. Shift calculate. So, negatif 1. M sama dengan negatif 1. 38. Darjana menunjukkan satu set data. Cari julat antara kuartil bagi set itu. So, tengok nombor dekat sini. Dia belum lagi disusun. Jadi, kita susun terlebih dahulu. Kita ada 2, 3, 4.5, 4.5 ada 2. 4.5, lepas tu 5. 5 ada 2 kali. 6, 7, 7.5. 6, 7, 7.5. 8 dan juga 9. 8 dan 9. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pastikan kira setiap kali kena tu. So, kita buat apa? Potong secara berpasangan daripada tepi. So, kita nak cari mana tengah dia sebenarnya. So, kita dapatlah 5 tengah dia. Kemudian kita ada 2 kumpulan di sini, kumpulan di hadapan dan juga kumpulan di belakang. Kita cari tengah dia lagi. So, kita dapat 4.5 tengah dia. Dan juga 7.5. Jadi, dekat sini ialah kuartil pertama, ini ialah kuartil ketiga. Julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Maknanya 7.5 tolak dengan 4.5 akan dapat 3. So, jawapan kita ialah 3. Nombor 29. Tukarkan 154 asas 5 kepada nombor dalam asas 2. So, asas 5 nak tukar kepada asas 2, perantaraannya ialah asas 10. 5 kepada 10 ni nombor yang besar, jadi kita darab. 10 kepada 2 nombor yang kecil, jadi kita bahagi. Jadi apa darab, apa bahagi? 124 asas 5, jadi kat sini ialah 0, 1, 2. Jadi maksudnya 1 darab 5 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 5 kuasa bawah dia 1 tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0. Jadi kita darab dulu untuk dapatkan dalam asas 10. 1 darab 5 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0. So, kita akan dapat 39. 39 ni dalam asas 10. Kemudian kita tukar dia dalam asas 2. Maksudnya kita bahagi. 39 ni bahagi dengan 2. 39 bahagi dengan 2 akan dapat 19 1/2.
39 akan dapat 19 1/2, kita ambil nombor yang besar saja. Kemudian kita ambil 19 bahagi dengan 2 akan dapat 9 1/2, kita ambil nombor 9 pula. 9 bahagi dengan 2 sama dengan 4 1/2, ambil nombor 4. Kemudian 4 bahagi dengan 2 akan dapat 2. 2 bahagi lagi dengan 2. 2 bahagi dengan 2 akan dapat 1. Kita nak sampai kosong. So, 1 bahagi dengan 2 dapatlah 1/2. So, apa kita nak cari nombornya, kita ambil pada bahagian atas sahaja, iaitu, so tengok dekat sini. Bahagian atas sahaja, so sini 1. Dekat sini 1. Dekat sini tak ada apa nombor, jadi 0 0. Kemudian 1 1 1. So, kita ada 1 0 0 1 1 1. So, jawapan kita ialah D. Okay, soalan last. Raja 17, KLMN ialah sebuah pentagon dan NPR ialah garis lurus. Cari nilai X. So, kita tahu nilai X kat sini. Kalau garis lurus, maksudnya dekat sini ialah 180 tolak dengan 84. 180 tolak dengan 84. Kita akan dapat 96. Hasil tambah sudut pedalaman dekat depan ni, kata silap saya ada. Kejap saya tengok. Ni, hasil tambah sudut pedalaman poligon ialah N tolak 2 darab 180. N ialah bilangan sisi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 2 dapat 3 darab dengan 180 akan dapat 540. Jadi 540 dia tolak semua sisi yang ada. Jadi, so kita ada 540 tolak dengan 110, tolak lagi 131, tolak 96, tolak dengan 90. So akan dapat 113. Okay. So tamat untuk kertas 1 untuk trial Negeri Melaka tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih.